Perlis memiliki potensi yang besar dalam sektor industri halal, terutamanya disebabkan oleh kedudukannya yang strategik sebagai pintu masuk utama antara Malaysia dan Thailand. Saya juga telah berbincang sebelum ini dengan Dr. Winay Dahlan, pengarah Pusat Sains Halal Chulalongkorn University Thailand dan beberapa pihak dan termasuk NGO di Thailand untuk mengenal pasti potensi kerjasama di halal sepadan. Pada 1 Oktober baru ini, pihak kami telah terlibat menganjurkan perbincangan meja bulat pembangunan halal hub dan pengesaan industri halal di Perlis di Chuping Valley Industry Area, CVIA Perlis, bagi mengenal pasti potensi tersebut, dibantu oleh pihak Al-Jazari Center of Excellence, UNIMAP, UUM, UPM, JAKIM, MAIB, JAIB dan Majlis Bandaran Kanga dan NCER dan wakil-wakil industri. Banyak dapatan yang didapati dapat menyumbang ke arah itu. Sebagai hub halal antarabangsa, Perlis berpotensi menjadi pusat pengeluaran dan pemprosesan makanan kosmetik, produk farmaseutika halal untuk pasaran tempatan serta antarabangsa. Kerajaan perlu memperuntukkan sumber untuk menyokong infrastruktur industri halal termasuk pusat pengesahan halal dan zon perdagangan bebas halal. Selain itu, institusi TVET di Perlis boleh menawarkan kursus berkaitan dengan sijil dan pensijilan halal antarabangsa untuk meningkatkan daya saing produk tempatan, juga termasuk di dalam Belanjawan 2025 baru ini yang menyatakan keperluan juru audit halal. Berikut adalah beberapa aspek penting menjadikan Perlis berpotensi dalam industri halal. Yang pertamanya adalah lokasi yang agak strategik dan hub halal serantau. Kedudukan Perlis di sepadan Malaysia Thailand menjadikan lokasi ideal sebagai hub logistik untuk produk halal yang disasarkan kepada pasaran Thailand dan negara-negara ASEAN yang lain. Padang Besar dan Wang Kalian adalah kawasan utama yang boleh dimanfaatkan untuk memudahkan perdagangan produk halal ke Thailand dan lebih jauh iaitu ke pasaran ASEAN. Kawasan zon perdagangan bebas di Padang Besar juga menyediakan kemudahan untuk mengeksport dan pengedaran barangan halal dengan potensi untuk menjadi pusat pengedaran produk halal di rantau ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan pertanian dan juga pengeluaran produk halal. Perlis terkenal dengan sektor pertaniannya dan ternakan. Ini boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan produk halal seperti beras, daging dan produk tenusu yang boleh memenuhi keperluan pasaran tempatan dan serantau. Usahawan PKS di Perlis juga boleh terlibat dalam pengeluaran produk makanan halal seperti makanan segera, biskut dan makanan sejuk beku yang mempunyai permintaan tinggi di kalangan masyarakat Muslim. Makanan dan ternakan seperti pelet halal juga berpotensi untuk diusahakan kerana permintaannya agak tinggi. Yang ketiga adalah pembangunan industri halal. Pelan pembangunan industri halal yang memberi tumpuan kepada pembangunan ekosistem halal di seluruh negara, termasuk di negeri seperti Perlis, insentif dan sokongan dari pihak kerajaan boleh membantu usahawan tempatan di Perlis untuk memasuki industri halal global. Selain itu, Perlis juga boleh menjadi pusat pemprosesan halal yang fokus kepada pemprosesan makanan, kosmetik dan farmaseutika yang memenuhi standard halal antarabangsa. Yang keempat berkaitan dengan pelancongan halal. Potensi Perlis juga terletak dalam sektor pelancongan halal, di mana Perlis boleh mempromosikan diri sebagai destinasi pelancongan yang mesra Muslim dengan menawarkan perkhidmatan pelancongan halal seperti penginapan, makanan dan kemudahan ibadah yang sesuai untuk pelancong Muslim dari Thailand, Indonesia dan negara lain. Dengan adanya festival kebudayaan dan pertanian, Perlis boleh menjadi destinasi pilihan bagi pelancong Islam yang ingin menikmati pengalaman halal yang unik. Ini sedang saya cuba realisasikan bersama pihak ZIL Productions dan Berhad dan beberapa NGO lain. Kami memerlukan sokongan daripada Kementerian Pelancongan untuk usaha tersebut kerana kita melihat Kementerian Pelancongan banyak fokus kepada pelancongan, tapi mungkin kali ini boleh fokus kepada kebudayaan dan juga kesenian. Yang kelima, kerjasama dengan Thailand. Memandangkan Thailand mempunyai populasi Muslim yang signifikan di kawasan sepadan, kerjasama bilateral ini antara Malaysia dan Thailand dalam pembangunan industri halal boleh membuka peluang besar. Perlis boleh menjadi jambatan bagi perdagangan produk halal antara kedua-dua negara dan mengembangkan lagi pasaran produk halal. Secara keseluruhannya, potensi halal di Perlis amat besar dengan fokus kepada logistik halal, produk pertanian, makanan serta pelancongan halal yang boleh menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat di negeri ini. Kita boleh mengambil iktibar daripada model pembangunan di selatan Thai, iaitu Hat Nyai dan Songkhla yang berjaya membangunkan ekonomi sepadan mereka melalui pendekatan Border Economy Plus dengan izin
yang menggabungkan keselamatan dan pembangunan ekonomi di mana pusat perdagangan sepadan menjana pendapatan melebihi 50 bilion baht setahun dengan 60% manfaatnya dinikmati oleh penduduk tempatan. Program kemakmuran sepadan seperti bantuan mikrokredit kepada peniaga kecil, latihan kemahiran dui bahasa untuk belia serta pembangunan perniagaan untuk usahawan tempatan perlu dipegiat. Hubungan ekonomi dengan Selatan Thai perlu dikukuhkan melalui cross-border economy zone dengan izin kerjasama dalam bidang pertanian, pelancongan dan industri halal berpotensi menjana 1 bilion setahun. Pertukaran kemahiran dengan institusi di Songkla dan Hat Yai akan memberi pendedahan antarabangsa kepada 1,000 belia penulis setiap tahun jika dilaksanakan. Datuk Yang Betul, berbalik kepada lokasi Chuping Valley Industry Area tadi, kawasan ini punya potensi besar untuk menjadi hub industri yang menarik pelancongan domestik dan asing. Namun untuk mencapai matlamat itu, kita perlu membangunkan infrastruktur yang sesuai dan menarik. Pihak kerajaan perlu menambah insentif khas bagi negeri kecil ini kepada pelabur untuk menjadikan Chuping ini sebagai lokasi pilihan bagi perusahaan yang berteraskan teknologi hijau dan sustainable manufacturing. Dengan izin, industri yang berasaskan konsep hijau ini tidak hanya akan mencipta peluang pekerjaan tetapi juga menyumbang kepada pengurangan jejak karbon dan mematuhi prinsip Sustainable Development Goal atau SDGs dengan melaksanakan amalan industri yang mampan. Kita bukan sahaja memenuhi keperluan ekonomi tetapi juga melindungi alam sekitar untuk generasi yang akan datang.